Hadis riwayat Bukhari 1385, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, anak-anak ini dilahirkan dan diibaratkan kain putih. Ibu bapalah yang mencorakkannya. Namun begitu hadirin hadirat sekalian, pada hari ini kita sudah tidak melatah bukan? Andai ibu bapa inilah yang sebenarnya menconteng arang terhadap kain putih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sayang buat tanah air ini. Saya titipkan buat peneraju acara Barisan Div Kehakiman yang Adil dan Saksama serta Sidang Dewan Peneraju Pembangunan Negara. Pagi yang indah bersulamkan lembayan bayu menyelupungi Pemantara. Saya warnai dengan satu mauduk pidato yang berjudul Sandiwara Sumbang Mahram, Perosak Akidah, Pemusnah Pedoman. Saban hari, kisah permasalahan institusi kekeluargaan ini sudah tidak dapat diasingkan lagi dalam coretan kesedihan novel duniawi. Kita lihat seorang lelaki yang bergelar bapa kepada anaknya sendiri sanggup berkata, perbuatan itu memang tidak senonoh, tetapi mahu bagaimana lagi? Aku sudah terlanjur. Kalau diminta untuk bertanggungjawab, aku sanggup menikahinya. Sakit dan pedih hati ini tuan-tuan dan puan-puan apabila rintitan dan bengkisan kata sebegini yang sudah terang bersuluh bertentangan dengan tuntutan agama namun berlagak demi mempertahankan nafsu durjana. Hadirin sekalian, Sumbang Mahram menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah perlakuan zina antara dua anggota dalam sesebuah keluarga. Akan saya pecahkan pacah perbincangan kita kepada tiga indikator yang utama, iaitu permasalahan institusi kekeluargaan antara tunjang hilangnya seri manis permata keluarga. Kedua, implikasi yang dialami impak daripada persetubuhan kekeluargaan ini. Dan yang ketiga, inisiatif digerakkan, kesedaran menjadi tauladan. Kita bergerak ke indikator saya yang pertama, iaitu permasalahan institusi kekeluargaan antara tunjang hilangnya seri manis keluarga. Kita lihat, muka-muka akhbar sudah tidak dapat diasingkan lagi daripada tangisan dan rintihan sang puteri kecil yang menjadi habuan nafsu buat abang, pakcik, sepupu mahupun bapanya sendiri. Lebih menyayat hati apabila mereka tidak mampu untuk melontarkan naluri daripada jiwa kecil mereka sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam jurang kehancuran nafsu dan akidah. 23 Februari 2023, seorang remaja lelaki berusia 15 tahun telah merogol adik perempuannya yang berusia 14 tahun pada tahun lalu. Kesannya apa? Adik perempuannya itu telah melahirkan nyawa yang kedua pada tanggal Disember lalu. Inilah antara impak-impak yang akan berlaku sekiranya Sumbang Mahram ini semakin memonopoli kehidupan pertiwi. Bergerak ke indikator saya yang kedua, implikasi dialami akibat daripada persetubuhan kekeluargaan ini. Sesungguhnya, golongan ini memang tidak pernah mendalami kisah sedih keluarga Habsburg, bukan? Keluarga ini antara golongan yang menjadikan perkahwinan sesama mereka sebagai kesinambungan rantaian sesebuah kekeluargaan. Kesannya apa? Saki-baki keturunan ini mengalami pelbagai masalah genetik seperti hemofilia, ketidaksuburan, rahang Habsburg dan banyak lagi. Selain itu, permasalahan Sumbang Mahram ini turut meruntun jiwa si mangsa. Perasaan sakit, pedih yang dialami oleh mereka tidak dapat dirungkai melalui mimik muka mahupun ekspresi kata. Seterusnya, kita lihat pula kepada indikator saya yang ketiga, iaitu inisiatif digerakkan, kesedaran menjadi tauladan. Sebagai insan, semua agama menuntut penganutnya untuk tidak menjadikan hubungan ini sebagai bebenang yang menyulami kehidupan mereka.
Sebagai tamsilan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23, diharamkan ke atasmu untuk mengahwini anak-anakmu, saudara dan anak saudaramu, sepupu maupun anak sepupumu, ibu kepada isterimu, anak-anak tiri di bawah perlindunganmu, maupun anak-anak daripada isteri-isteri yang telah engkau campuri. Pendekatan dan pengembalian diri kepada yang satu sudah pasti mampu mengembalikan senyuman keluarga itu. Selain itu, pendekatan pendidikan dalam pembelajaran seperti aspek kekeluargaan sudah pasti mampu untuk menjadi pelindung dan juga pembantu daripada permasalahan sumbang maram ini terus memonopoli kehidupan sejagat. Rendah kata, saya berharap 3/3 Dewan untuk sama-sama bergerak seiring, kita buka mata kita dan sama-sama kita lihatkan, adakah pada hari ini kita wajar untuk menerima betapa sedihnya kisah dan rangkaian yang telah berlaku di muka bumi ini. Sesungguhnya, jangan kita putuskan eratan pegangan yang telah diwujudkan oleh kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita buka mata kita dan marilah kita lindung bersama permata keluarga yang menjamin kebahagiaan bersama. A'udzubillah na'udzubillah min zalik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.